jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Okay. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara, datuk-datuk, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian. Sesungguhnya apa yang kita tengok di sekeliling kita di saat ini, daripada timur sampai barat, utara sampai selatan, daripada 7 petala langit hingga ke 7 petala bumi, apa yang kita lihat, apa yang kita kecap, apa yang kita rasa, ini semua adalah merupakan makhluk-makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Air yang terbentang luas di sekeliling kita di saat ini, bumi yang terhampar, langit yang tergantung, bulan, bintang, matahari, cakrawala, alam semesta, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan, batu-batan, makhluk, manusia, jin, para malaikat, syurga, neraka, lauh, kursi, arash, qalam, semua sekali merupakan makhluk-makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mana Allah ciptakan makhluk-makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala firman, "Hadza khalqullah."
Ini semua ciptaan-ciptaan Allah. Allah mengaku ini semua ciptaan dia. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan pada aku satu makhluk dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan selain daripada aku. Ilahum ma'allah. Adakah ada Tuhan selain daripada Allah dalam dunia ni? Yang mana masya-Allah Allah Subhanahu wa taala pernah cabar siapa-siapa yang mana tidak beriman pada Allah, yang tak redha Allah sebagai Rabb dia. Malam yarda biqadai. Siapa yang tidak redha dengan takdir aku ke atas dirinya di muka bumi ini. Walam yashkur ala ni'mai, dan tak bersyukur di atas nikmat yang aku berikan kepada dia. Walam yasbir ala balai, dan tak boleh bersabar di atas ujian yang aku berikan kepada dia. Allah beritahu, fakhruj tahtas samai, keluar daripada langit di bawah ciptaan aku ni, keluar daripada dunia. Wal yatlub rabban siwai, cari Tuhan selain daripada aku. Tuhan yang kamu redha, Tuhan yang kamu suka. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, kita tak akan jumpa Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, aku nak buat perbandingan kepada kamu. Dengar sini baik-baik, perbandingan antara Allah dengan Tuhan selain daripada Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya Tuhan-Tuhan berhala-berhala, makhluk-makhluk yang kamu puja, yang kamu kasih, yang kamu sayang, yang kamu hargai lebih daripada Allah, yang kamu besar lebih daripada Allah, yang kamu utamakan lebih daripada Allah. Allah telah beritahu, la yakhluqu dhubaban, tak mampu nak menciptakan walau seekor lalat. Walau ijtama'ulah, seandai seluruh dunia berhimpun, jin, manusia, para malaikat, para nabi, para rasul, hebat-hebat tukang sihir, keluarkan semua kepandaian kalian, Allah beritahu ciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, maka Allah Ta'ala beritahu, wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Nak ciptakan lalat pun tak boleh, nak lawan lalat pun tak boleh. Kalau lalat mengutip, mencuri air di hadapan berhala, atau mana-mana makhluk Allah Ta'ala makan buah-buahan, makanan-makanan yang ada di hadapan berhala, maka di saat itu Allah kata betapa lemahnya berhala yang manusia seru, manusia yang makhluk berhala yang manusia sembah selain daripada Allah begitu lemah. Wa iyaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min, dia tak mampu nak ambil balik air yang telah dicuri oleh lalat daripada bibir lalat. Betapa lemahnya. La yastanqidhuhu min, ba'ufat talib wal matlub, makhluk yang mencari makhluk, yang mencari pun lemah, yang dicari pun lemah. Sebab itulah ulama bagi tahu, Allah Ta'ala setelah Allah ciptakan manusia, Allah Ta'ala dah iklan kepada kita semua, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua fakir, berhajat kepada Allah. Di hadapan Allah tak ada siapa yang kaya, semuanya miskin. Di hadapan Allah tak ada siapa yang alim, semuanya jahil. Di hadapan Allah tidak ada siapa yang hebat, semuanya kerdil di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehebat-hebat para malaikat, para malaikat yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam, Allah bagi 600 sayap kepada dia. Satu sayap dikembangkan tertutup antara timur dan barat. Kalau masya-Allah Jibril alaihi salam berdiri, kakinya di bumi yang pertama, maka kepalanya mencecah langit yang pertama, masya-Allah. 500 tahun perjalanan. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman kepada mereka, para malaikat akan berubah menjadi kecil seperti kecilnya anak-anak semut. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, Allah hairan kepada kita. Dalam keadaan kamu berhajat, dalam keadaan kamu kerdil, dalam keadaan kamu lemah, dalam keadaan kamu tak berdaya, kamu sangat perlukan Allah, kenapa kamu lari daripada Allah? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah makhluk dalam dunia yang telah menipu kamu, telah memperdayakan kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang sangat mulia, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat pengasih, Tuhan yang sangat penyayang. Hari ini masya-Allah, orang tak ingat dekat kita, kita marah. Orang tak bersyukur, tak berterima kasih dengan kita, kita marah. Tapi kita tak ingat pada Allah, kita tak sedar diri. Kita tak berterima kasih pada Allah, kita tak sedar diri. Apa yang kita tak perlu Allah bagi, apa yang kita perlukan Allah bagi.
Segala-galanya Allah Ta'ala beritahu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang melekat di tubuh badan kamu di saat ini, nikmat itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bagi nikmat pada kita? Ulama kata supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Allah. Bertambah nikmat, bertambah panjang umur, bertambah dekat dengan Allah, bertambah kaya semakin dekat dengan Allah, bertambah sihat semakin dekat dengan Allah, bertambah pandai semakin dekat dengan Allah, bertambah lawas semakin dekat dengan Allah, bertambah cergas semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, tuan-tuan, Allah bagi nikmat kepada kita supaya semakin hari semakin tua kita semakin malu nak buat maksiat dengan Allah. Dalam keadaan aku buat maksiat pun, ya Allah, Engkau tak berhentikan nafas untukku. Dalam keadaan kita tak berhenti buat dosa pada Allah, kita lupa pada Allah. Allah tak lupa bagi makan kepada kita. Bagaimana Allah nak lupakan kita? Ulat dalam batu pun Allah telah tak lupakan. Satu hari Nabi Allah Musa AS, Masya Allah, ketika mana nak dihantar berdakwah pada Fir'aun. Waktu itu dia terfikir, ya Allah, bagaimana mungkin aku nak selesaikan urusan aku ni di malam yang tengah gelap. Isteri aku sedang mengandung. Kambing-kambing begitu banyak bersama dengan aku. Sedangkan aku dihantar oleh Allah untuk takazah dakwah yang begitu besar. Nak dakwah pada Fir'aun. Waktu itu Nabi Musa AS dalam keadaan kebingungan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai Musa, itu ambil batu di depan muka kamu tu. Masya Allah. Ambil batu tadi, ketuk batu. Pecah batu tadi, Masya Allah. Dalam batu ada batu yang kedua. Ketuk lagi batu yang kedua. Ada batu yang ketiga. Ketuk lagi batu yang ketiga. Di dalam batu yang ketiga terdapat seekor ulat yang begitu kecil. Di mulut ulat tersebut terdapat selai daun yang berwarna hijau. Maka di saat itulah Nabi Musa AS mendengar puji-pujian yang keluar tasbih daripada mulut seekor ulat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Setiap makhluk dalam dunia semuanya bertasbih memuji Allah Ta'ala. Basah lidah mereka 24 jam berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih seluruh makhluk di langit dan di bumi. Malaikat bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih, awan bertasbih, langit bertasbih. Seluruh makhluk-makhluk ini bertasbih, bersujud dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk ulat dalam batu. Ulat tadi memuji Allah Ta'ala. Subhana man yarani. Maha suci Allah yang nampak aku di mana aku berada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi melainkan tanggungjawab Allah bagi rezeki dia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu kampung halaman dia, Allah tahu sarang dia, Allah tahu lubuk dia, di mana tempat dia berada. Nabi bagi tahu Allah ciptakan 1000 umat. Dalam hadis dalam kitab Mishkat, 1000 umat diciptakan oleh Allah. 600 daripada umat ini hidup dalam lautan, dalam air. Hanya 400 saja umat yang hidup di atas muka bumi ni, tuan-tuan. Ada 600 umat yang belum kita tengok dalam laut, tuan-tuan. Yang belum pernah kita lihat. Nak tahu hebatnya Tuhan kita. Bangga tak kita jadi hamba kepada Tuhan seperti ini, tuan-tuan? Sepatutnya kita kena rasa bangga, rasa bersyukur pada Allah. Subhana man yarani. Maha suci Allah yang nampak aku. Wa ya'rifu makani. Allah tahu kampung aku, tempat aku berada. Wa yazkuruni. Walaupun aku duduk dalam batu, Allah tetap ingat pada aku. Wala yansani. Allah tak lupakan aku. Ini ulat dalam batu, Allah tak lupa. Kita ini asyraful makhlukat. Kita ini makhluk yang jadi khalifah di atas muka bumi. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala muliakan manusia. Sebelum Allah Ta'ala hantar manusia ke dunia ni, tuan-tuan, Allah telah mengambil perjanjian daripada seluruh makhluk-makhluk ini. Untuk supaya nanti, bila hamba aku yang bernama manusia datang, dan mereka taat kepada aku, mereka ikut perintah aku, mereka betul-betul jadi khalifah aku, maka Allah perintahkan seluruh makhluk ini berkhidmat kepada manusia. Melayani manusia. Air kena layan manusia, laut kena layan manusia, binatang-binatang kena layan manusia, seluruh awan hujan kena layan manusia, kena ikram manusia. Kerana makhluk manusia ni makhluk yang paling disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama bagi tahu bila mana Allah ciptakan manusia, Allah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran, watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang aman, kami telah pun menciptakan makhluk manusia pada kejadian yang paling sempurna, paling hebat, paling indah, paling tidak ada bandingannya, Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah ciptakan kita untuk apa? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Padahal semua makhluk lain pun untuk ibadat juga Allah ciptakan. Tetapi kenapa Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Pengabdian daripada makhluk yang lain dianggap biasa oleh Allah. Tetapi ibadat daripada manusia dan jin dianggap luar biasa oleh Allah. Kenapa tuan-tuan dan rahmati oleh Allah? Ibadah makhluk-makhluk yang lain dipanggil ibadah, Masya Allah, tashiliyah. Ibadah mereka ni, Masya Allah, dipermudahkan, taskhiriyah oleh Allah. Ditaskhirkan ibadah mereka oleh Allah. Malaikat nak ibadat, perlu difikirkan tuan-tuan tentang anak isteri nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat tak perlu tinggalkan anak dan isteri. Malaikat tak perlu makan dan minum. Malaikat tak perlu tidur. Malaikat tak perlu berehat. Malaikat tak ada sakit, tak perlu pergi hospital. Malaikat tak perlukan apa-apa yang diperlukan oleh manusia. Para malaikat dipermudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Malam Isra wal Mi'raj, Nabi tengok sekumpulan malaikat sujud sampai hari kiamat, rukuk sampai hari kiamat. Tak ada gangguan untuk ibadat. Kita banyak gangguan nak beribadat kepada Allah. Dalam keadaan ujian demi ujian, kita mampu juga keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang hebat. Ini yang membanggakan Allah. Ini yang membanggakan Allah di hadapan malaikat-malaikat. Malaikat ibadat ribu-ribu tahun, Allah tak pernah puji malaikat. Allah tak pernah bangga dengan ibadat para malaikat. Tetapi dalam majlis yang kita sedang duduk pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala, fa innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah sedang berbangga-bangga dengan kalian di hadapan malaikat. Lihat para hamba-Ku itu, wahai malaikat. Dulu kamu sangka mereka ni kalau datang ke dunia banyak buat kerosakan, banyak melakukan dosa, pertumpahan darah. Sekarang tengok mereka duduk dalam majlisku. Mereka membesarkan aku. Idzakarani fi mala'in. Siapa yang menyebut tentang aku dalam satu majlis, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan sebut nama-nama mereka dalam majlis yang lebih besar daripada majlis mereka, iaitu himpunan para malaikat, istimak para malaikat di sekeliling arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin sekarang nama kita, nama mak ayah kita sedang disebut di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Di hadapan malaikat Hamalatul Arsy, Allah sedang menyebut kita. Sebab itu ulama kata, bila kita berzikir pada Allah, Allah sebut wala zikrullahi akbar. Kamu zikir itu biasa, tapi bila Tuhan sebut nama kamu itu luar biasa. Kita sebut nama Allah biasa, kita sebut nama agung biasa. Tapi kalau agung sebut nama kita dalam istana, dalam majlis rasmi, tuan-tuan, itu luar biasa. Tetapi tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang Allah, Allah Ta'ala beritahu, ana inda zanni abdi bi. Aku dia dengan hamba-Ku ikut sangkaan dia pada aku. Kalau kita sangka baik dengan Allah, Allah buat baik dengan kita. Sangka buruk dengan Allah, Allah akan sangka buruk dengan kita. Allah buat buruk dengan kita. Syaitan dia mengajar kita sangka buruk dengan Allah. Syaitan didik kita sangka buruk dengan Allah, berkelahi dengan Allah. Hati kita tak redha dengan Allah. Kita nak tenang hidup, kena redha dengan Allah. Redha dengan anak yang Allah bagi pada kita. Redha dengan isteri yang Allah bagi pada kita. Redha dengan kehidupan yang Allah bagi kepada kita. Ini dah terbaik kepada kita. Nabi beritahu ada orang yang mana Allah jadikan dia hidup dalam keadaan kaya raya. Sebab kalau Allah jadikan dia orang miskin, dia akan rosak kehidupan dia, rosak agama dia. Ada orang Allah pilih dia jadi hidup miskin, kerana Allah tahu kalau Allah bagi kekayaan pada dia, dia akan hancur, dia akan banyak buat maksiat. Sebab itu hari ini tuan-tuan, hidup di dunia ni kita redha dengan Allah, baru kita akan tenang. Syaitan mengajak kita untuk berkelahi dengan Allah. Tetapi Allah beritahu, siapa sangka baik dengan aku akan buat baik kepada dia. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Bila disebut aku terus bersama dengan dia.
Kita sebut tentang Allah, sekarang Allah sedang bersama dengan kita. In zakarani fi nafsihi, siapa ingat aku dalam hatinya, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku. Allah ingat kita, tuan-tuan. Itu satu benda yang sangat besar. Tetapi Allah beritahu, wala takunu kalladzina nasullah, kamu jangan jadi orang yang lupa pada Allah di dunia ni. Siapa yang lupa Allah di dunia ni, fa ansahum anfusahum, Allah jadikan mereka lupa siapa diri mereka. Kita ni siapa? Hari ni kita sangka, Masya Allah, ulama kata siapa yang menjadikan dia di nafsu dia sebagai keutamaan, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini mungkin kita tak sembah berhala, tetapi kita jadikan kehendak hawa nafsu kita itulah apa yang kita taati, apa yang kita turuti. Nafsu manusia ni dia nak jadi Tuhan. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, ulama bagi tahu nak kekang nafsu di dunia ni, tuan-tuan, satu cara, iaitu ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikut sunnah Nabi, tuan-tuan, Allah selamatkan kita daripada hawa nafsu. Nafsu ni lah yang merosakkan. Iblis ni sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat makhluk. Tetapi ulama kata siapa yang menyesatkan iblis? Yang menyesatkan iblis adalah hawa nafsu dia. Hari ini kalau kita ikut nafsu, kita akan sesat seperti iblis laknatullah alaih. Sebab itu tuan-tuan, kita banyak ingat Allah, banyak sebut tentang Allah, banyak besarkan Allah, banyak ajak manusia kepada Allah, banyak besarkan Allah, utamakan Allah. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau kita besarkan makhluk, makhluk boleh bagi apa dekat kita, tuan-tuan? Satu apa pun tak bagi dekat kita. Kita puji melangit orang tu, dia tak pernah bagi apa dekat kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita besarkan dia, bila kita agungkan dia, Allah Subhanahu Wa Taala bila malaikat-malaikat balik daripada majlis ilmu, majlis zikrullah, Allah Taala tanya pada malaikat, daripada mana kalian datang? Pada Allah dah tahu. Untuk besarkan majlis peserta majlis-majlis zikrullah ni, tuan-tuan, daripada mana kalian datang? Kami datang daripada majlis-majlis ini. Kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dahlawi, dalam dunia ada dua majlis. Satu majlis ini panggil Mala'il A'la, perhimpunan majlis tertinggi para makhluk untuk memuji Allah Ta'ala. Itulah himpunan para malaikat di Mala'il A'la sana. Malaikat ini berkumpul di Haziratul Qudsiyah, di dataran, macam di Mekah tu ada dataran besar, tuan-tuan, dipanggil dataran Haziratul Qudsiyah, tuan-tuan. Para malaikat berhimpun, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Kamu akan lihat depan mata kamu malaikat, mereka berkumpul di satu tempat meliputi arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka akan memuji Allah Taala, membesarkan Allah. Maka tuan-tuan, ulama kata di dunia ni Allah Taala adakan malaikat safid, majlis-majlis kecil, tuan-tuan. Majlis-majlis kecil untuk sebut tentang Allah, untuk besarkan Allah, untuk agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, ulama kata limpahan daripada Mala'il A'la tadi akan turun kepada Mala'is Safil. Sehingga siapa yang duduk dalam majlis-majlis zikrullah seperti ini, tuan-tuan, Allah limpahkan rohani daripada rohani para malaikat ke dalam diri mereka. Allah bagi sifat malaikat, nur cahaya para malaikat. Kita orang dosa banyak. Di zaman Nabi ada satu orang, dia datang daripada luar majlis. Masa dia datang, muka Nabi merah padam. Begitu marah dengan orang ni. Tengok dosa yang begitu banyak dia bawa. Tetapi bila dia beredar daripada majlis zikrullah, tuan-tuan yang boleh nak beritahu betapa besarnya majlis zikrullah. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan golongan yang sadiqin, golongan yang benar. Golongan yang benar ni golongan yang selalu duduk dalam majlis zikrullah, selalu duduk dalam majlis zikrullah. Dia lari daripada majlis lalai, dia duduk dalam majlis zikrullah. Itu orang yang benar. Allah suruh duduk bersama dengan mereka. Tuan-tuan mulia, malaikat-malaikat tadi balik jumpa dengan Allah. Ya Allah, kami balik daripada majlis zikrullah. Allah tanya pada mereka, yang sahabat Nabi tadi bila dia habis majlis, muka Nabi SAW bercahaya. Maka Nabi SAW beritahu, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi masa si fulan tadi masuk, Tuan rasa tak senang, tapi bila dia pergi, Tuan gembira.
Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, saat dia datang ke dalam majlis ini sebentar tadi, aku tengok dia bawa dosa yang begitu banyak. Tetapi dengan berkat duduk dalam majlis zikrullah, beredarnya dia, habis majlis zikrullah, satu orang malaikat berdiri, anqumu maghfuran lakum, bersurailah kalian daripada majlis bayan, daripada majlis kebesaran Allah, majlis iman dan amal, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis agama, tuan-tuan yang mulia, maghfuran lakum, dalam keadaan semua kalian telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Dan dengar sini baik-baik, semua dosa-dosa yang tercatat dalam buku catatan amal kita, Nabi beritahu setiap orang ada 99 buah buku catatan amal. Kalau dibukakan setiap lembaran tadi, tertutup antara timur dan barat. Tuan-tuan yang mulia, bila kita duduk dalam majlis zikrullah seperti ini, Allah SWT tukarkan semua catatan dosa menjadi pahala, tuan-tuan. Maka Allah tanya malaikat, daripada mana kalian datang? Kami datang daripada majlis zikrullah. Maka dia kata nak tanya pada kalian, peserta zikrullah tu, peserta majlis-majlis ilmu tu, majlis bayan itu, apa yang mereka nak? Wahai Allah, mereka nakkan syurga-Mu, ya Allah. Allah tanya, dia orang dah tengok ke syurga aku? Yang dia orang tu beria-beria nak syurga, dia orang dah pernah tengok syurga belum? Jadi kalau belum pun mereka dah begitu, bagaimana pandangan kamu kalau mereka dah tengok syurga aku? Malaikat kata, ya Allah, sudah tentu mereka akan lebih bersemangat. Mereka lebih lagi beribadat kepada Engkau, ya Allah. Mereka akan lebih lagi taat kepada Engkau, ya Allah. Apa yang mereka nak perlindungan, yang mereka takut sangat daripada apa? Maka Masya Allah, malaikat bagi tahu, ya Allah, mereka nak perlindungan daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami nak redha-Mu, ya Allah. Kami nak syurga-Mu, ya Allah. Kami tak nak neraka-Mu, ya Allah. Kami takutkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ini yang kita tak nak. Maka Allah SWT beritahu, mereka dah tengok neraka aku ke belum? Yang mereka takut sangat dengan neraka ini dah tengok neraka belum? Kalau belum pun begitu, apa kata kalau mereka dah tengok neraka? Ya Allah, mereka akan jauh lebih menjauhkan diri mereka daripada maksiat, ya Allah. Kalau begitu, wahai malaikatku, dengar sini baik-baik, aku elankan di hadapan kalian, aku jadikan kalian sebagai saksi, sesungguhnya seluruh peserta-peserta majlis ini telah pun aku ampunkan. Tuan-tuan yang mulia, kita kena duduk dengan yakin betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah Ta'ala, betapa tingginya rahmat dan kasih sayang Allah pada kita. Kita tak sedar, kita tak faham betapa sayangnya Allah kepada kita. Makhluk lain sekali berhenti zikir pada Allah, Allah cabut nyawa mereka. Sekali tak berzikir pada Allah, tak dapat makan. Hari ini manusia tak berzikir pada Allah, makan tak baca bismillah, tetap Allah bagi rezeki pada dia. Durhaka pada Allah, bahkan syirik pada Allah, sembah berhala pun Allah Ta'ala bagi lagi rezeki pada mereka. Sayangnya Allah pada manusia, Allah Ta'ala pula buat untuk umat Rasulullah, selagi kiamat tak berlaku, selagi itu aku tak akan azab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain di dunia semua telah mati, tuan-tuan. Umat Nabi Nuh dah mati tenggelam dalam banjir. Umat Nabi Hud telah mati, telah pupus. Umat Nabi Lut telah mati, tuan-tuan. Hanya umat Nabi Muhammad SAW Allah kekalkan kita di atas muka bumi ini. Untuk itu, tuan-tuan, sebelum kita mati, sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita jumpa Allah, nanti bila kita menghadap Allah, kita akan menyesal. Sebab apa di dunia dulu aku tak taat pada Allah, tak bersyukur pada Allah, kurang masa untuk Allah, tak lapangkan masa untuk Allah, kurang masa untuk agama Allah. Kenapa kurang sangat? Banyak masa untuk dunia, banyak masa untuk anak isteri, banyak masa untuk diri sendiri, habiskan masa banyak untuk selain daripada tujuan Allah. Satu orang penyair Arab yang bernama Labib, dia ini belum beriman pada Allah, tapi dia bersyair. Nabi SAW bahkan orang ulama-ulama beritahu syair ini sangat indah, tuan-tuan, walaupun dia tak beriman pada Allah. Dia kata, ala kullu ma khalallahu batilah. Ketahuilah, semua benda selain daripada Allah semuanya batil belaka. Kalau kita besarkan selain daripada Allah, kita membesarkan benda yang batil, benda yang sia-sia, benda yang akan hilang. Semua benda batil ini Allah beritahu, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila datang benda yang hak, batil akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya benda batil pasti akan lenyap.
Semua benda yang kita agungkan pada hari ini, semua benda akan hancur. Kita agungkan isteri, isteri akan mati. Kita agungkan dunia, dunia akan hancur. Kita agungkan diri kita sendiri, diri kita akan lebur. Tapi kalau kita agungkan Allah, Allah SWT beritahu, kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang ada di dunia akan fana, akan hancur binasa, akan lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat yang akan kekal abadi buat selama-lamanya adalah Allah Ta'ala yang mempunyai kehebatan dan kemuliaan. Hari ini tuan-tuan, Allah puji manusia pun Allah tetap hebat. Kalau Allah Ta'ala, kalau kita durhaka pada Allah pun Allah tetap hebat. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala firman, wa'alam, ketahuilah wahai hambaku, annal ummata, Masya Allah, seandainya, Masya Allah, wa'alam, annal ummata, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum, wahai sekalian hambaku, seandainya yang terawal di kalangan kamu sampai yang terakhir di kalangan manusia ini, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua kita memiliki hati orang paling bertakwa kepada Allah. Kita semua taat pada Allah, kita semua ibadat pada Allah, kita semua sembah Allah, kita semua cinta dan kasih pada Allah sebenar-benarnya. Hati seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati orang paling bertakwa adalah hati Rasulullah. Nabi SAW beritahu, innil akhsyakum wa atqakum lillah. Aku orang paling takut pada Allah, orang paling bertakwa kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad. Sebab dia kenal Allah. Sebab dia kenal Allah. Sebab itu Rasulullah walaupun dia hebat, dia tak membesar diri dia. Dia tak mengagungkan diri dia. Dia tak menghebatkan diri dia, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW orang paling takut pada Allah. Allah kata kalau satu dunia ni sampai daripada awal manusia pertama Nabi Adam sampai bayi yang terakhir di dunia ni, semuanya bertakwa kepada Allah seperti hati Nabi Muhammad SAW. Allah SWT beritahu, ma zada dzalika min mulki syai'a. Ketaatan kalian tidak menambahkan apa-apa pun lagi dalam kerajaan aku. Ketaatan kita, taat pada Allah, ibadat kita tak menambah apa-apa lagi kehebatan Allah walau sebesar zarah. Kehebatan Allah telah sampai ke satu puncak, tak akan berkurang. Bahkan Masya Allah sampai tidak ada puncak, tuan-tuan. Wara'ul wara'. Kehebatan Allah ni tak boleh disekat dengan mana-mana sempadan. Begitu hebat sekali. Allah kata ketaatan kamu tak menambah apa-apa dalam kerajaan aku. Dan Allah beritahu, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum, wahai sekalian hamba-Ku, seandainya yang terawal di kalangan kamu sampai akhir di kalangan kamu, semuanya memiliki hati kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya memiliki hati yang paling jahat di kalangan kamu. Andai kata dalam dunia ni semua makhluk, tuan-tuan, boikot, tak nak taat kepada Allah. Benda ni, hadis ni selalu saya dengar kisah ni, tuan-tuan. Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah. Ya Allah, andai kata satu dunia boikot, tak nak taat kepadamu, ya Allah. Malaikat tak nak taat pada Allah. Binatang tak nak taat pada Allah. Langit, bulan, bintang semua tak nak taat pada Allah. Tak nak tunduk pada Allah. Andai kata benda ni tak berlaku. Tapi tuan-tuan, andai kata berlaku, apa yang akan kau lakukan pada hamba-hamba-Mu ini, ya Allah? Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS, Allah telah jawab pada Nabi Musa, sesungguhnya wahai Musa, di sisi kami terdapat sejenis makhluk yang mana Masya Allah dunia dan 7 petal langit dan bumi ni, dunia dengan sisi-sisinya di hadapan makhluk tadi seperti sesuap makanan saja dunia ni. Aku suruh dia telan je. Masya Allah, Musa AS terperanjat, ya Allah, besarnya makhluk itu. Di mana engkau bela binatang itu, ya Allah? Allah kata, aku bela binatang itu dalam mana-mana kandang daripada kandang yang terdapat dalam khazanah aku. Tuan-tuan yang mulia, jangan ingat Allah lekeh. Jangan ingat Allah hina. Hari ini kita buat Allah macam pengemis di hadapan kita. Allah yang kena minta masa daripada kita. Allah yang kena minta daripada kita waktu nak beribadat kepada Allah. Kita ibadat pada Allah ikut suka kita. Aku nak buat macam abang saya cakap. Ada setengah orang cakap, ya Allah, aku nak sembahyang ni pun mujur. Kadang-kadang kita buat Allah macam pengemis dengan kita. Kita buat Allah lekeh sangat, tuan-tuan. Patut kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, seandainya kamu semua memiliki hati orang paling fajir, orang paling jahat di kalangan kamu siapa? Qarun, Fir'aun. Hati seperti syaitan, iblis.
Allah kata, ma naqasa zalika min mulki syai'a. Kedurhakaan kamu kepada aku tak mengurangkan apa-apa pun darjat aku. Habis tu Allah suruh kita buat baik. Kenapa? Allah kata, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik pada diri kamu sendiri, bukan buat baik pada Allah. Wa in asatum fala, kalau kamu buat jahat, kamu sedang menyeksa diri kamu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, hari ni Nabi-Nabi nak ajak kita buat baik pada diri kita sendiri. Hari ni banyak kita buat baik pada orang lain. Buat baik pada anak isteri, buat baik pada kawan. Tapi kita lupa nak buat baik pada diri kita sendiri. Diri kita sedang menderita. Diri kita sedang merana. Diri kita sedang terseksa. Hati kita sedang gelisah. Kita tak tenteram. Hati kita sekarang ni tak bahagia. Hidup kita banyak masalah. Tolonglah diri sendiri dulu. Saya masa balik daripada Mersing hari tu, orang sana beritahu ustaz kalau nak balik dengan Ustaz Syed Putra, nak baliklah sebelum Zuhur. Nanti Masya Allah, lepas Zuhur ombak kuat. Saudara Ayub kita, Masya Allah, geng-geng Mersing hari tu. Tapi kita kata tak apalah, okeylah, ombak macam mana pun kita sanggup kita redahi, kan? Sebab kita tak pernah tengok ombak tu macam mana. Tapi masa balik, Masya Allah, masa tu anak saya 8 orang dengan isteri, maknanya 10 orang sekeliling saya. Anak pada saya dah ada 3 orang. Anak pada isteri ada 3 orang. Kawan-kawan pegang lagi anak yang lain. Budak-budak ni bila ombak kuat, Allah bagi dia semua tertidur. Anak-anak kita semua tertidur. Masa tu kita rasa macam nak mati dah, tuan-tuan. Ombak terlalu kuat. Syekh Karim cakap dekat saya, kalau ada bacaan lebih hebat daripada la ilaha illallah, saya dah baca dah tadi. Begitu takut sekali, tuan-tuan. Takut keadaan ombak yang begitu kuat. Masa tu saya terbayang, ya Allah, andai berlaku kemalangan pada hari ini, waliyazubillah, saya yang tak pandai berenang, tak pandai menyelam, nak selamatkan diri sendiri pun tak lepas. Kalau waktu itu berlaku apa-apa, ya Allah, anak yang mana satu dulu nak selamatkan? Anak kecil, baby, ada umur setahun lebih. Anak yang sulung dulu kena tarik, anak yang kedua dulu kena tarik, anak yang isteri dulu kena selamatkan. Dan bahkan kalau kita selamatkan orang lain, mungkin kita pun akan tenggelam sekali. Saya terbayang di kehidupan akhirat nanti, ya Allah, nak seberang titian siratal mustaqim, isteri pegang tangan kita, anak pegang kaki kita. Bagaimana kita sendiri pun nak bergerak pun tak lepas. Dengan amal ibadat kita yang begitu lemah, yang begitu dhaif. Bagaimana kita nak selamatkan orang lain, sedangkan kita sendiri pun tak tahu lagi selamat atau tidak menyeberangi titian siratal mustaqim. Tuan-tuan, hidup ni hakikat, tuan-tuan. Hidup ni benar. Kita sekarang ni masih lagi dalam mimpi. Masih lagi dalam mabuk. Sebab itu Nabi SAW beritahu, maziltum ala bayyinatin. Kalian akan berada dalam keterangan yang nyata. Faham agama ni sebenar-benarnya. Malam tazhar fikum sakratan. Selagi mana tak zahir pada kamu ni 2 bentuk kemabukan. Kan? Selagi mana 2 mabuk ni tak menimpa umat akhir zaman. Wa antum hina idzin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selagi mana umat ini tak mabuk, selagi itu mereka akan tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka akan tetap buat kerja dakwah. Tetapi fa idza zahara fikum sakratan, apabila muncul 2 bentuk mabuk, 2 bentuk kelalaian, 2 bentuk kemabukan kepada umat ini, fala ta'muruna bil ma'ruf, di saat itu kamu tak akan lagi buat kerja dakwah. Kamu tak akan ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Masya-Allah, mereka tidak akan lagi mengajak orang lain buat baik. Mereka akan mencegah orang lain daripada kemungkaran. Wal qailuna bil kitabi was sunnah hina idzin kasabiqunal awwalun. Orang yang waktu dalam keadaan manusia sedang mabuk ini, dia masih lagi boleh bercakap sebagaimana percakapan para sahabat. Masih lagi boleh menceritakan kebenaran di hadapan orang-orang mabuk, tuan-tuan. Seperti mana para sahabat masih boleh bercakap dengan Al-Quran dan hadis. Mereka, darjat mereka pada waktu itu di akhir zaman, kasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Darjat mereka seperti sabiqunal awwalun, orang-orang yang terawal yang buat pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala di kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Maka sebab itulah, tuan-tuan, hari ini kita bersungguh-sungguh buat kerja dakwah ni, tuan-tuan. Kita buat kerja dakwah bukan nak tunjuk kita pandai. Bukan kita nak tunjuk kita ni fasih bercakap.
Bukan kita nak tunjuk pada orang yang kita ni lebih alim, lebih baik daripada orang lain. Tapi di akhir zaman kita buat kerja dakwah, nak selamatkan iman kita, selamatkan iman anak isteri kita. Sebab kita tahu kita sendiri pun lemah. Bagaimana kita nak bagi kuat pada orang lain? Kita sendiri sembahyang jemaah pun lemah. Musim PKP, tuan-tuan boleh buat keputusan macam mana iman tuan-tuan. Iman kita semua. Nak baca Quran, lemah. Padahal dulu komplain. Imam baca pendek-pendek. Sekarang kat rumah boleh ke sembahyang tarawih bawa 1 juzuk satu hari. Tuan-tuan, kita lemah. Macam mana kita nak kuatkan orang lain? Sebab itu bila kita lemah, tuan-tuan, kita kena bantu diri kita. Apa yang boleh bantu diri kita? Baru ni Masya Allah dalam istimak terakhir kita sebelum Covid, tuan-tuan. Dan Maulana Ashraf daripada Bangladesh, dia beritahu sahabat Nabi di awal Islam pun mereka lemah juga. Mereka pun ibadat mereka pun lemah, iman mereka pun lemah. Sebab itu satu orang sahabat, dia nak ikut tahajud Nabi. Dia dan ikut sekejap je tuan-tuan, dia duduk balik. Tetapi dengan berkat dakwah tuan-tuan, dengan berkat kerja dakwah, Allah kuatkan iman mereka. Sehingga sebelum mati, amalan sahabat mampu menyamai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita dengar yang boleh semayang sepanjang malam ni hanya Rasulullah aja. Yang boleh semayang tahajud sepanjang malam sampai bengkak kaki ni hanya Rasulullah. Tetapi berkat kerja dakwah tuan-tuan, berkat korban untuk agama, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha mampu khatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang sunat tahajud di tengah malam. Anak perempuan Nabi, siang sibuk buat kerja, malam boleh bangun tuan-tuan. Sebab dakwah ni tuan-tuan dibagi kita kemampuan. Berkat dakwah ni tuan-tuan, Allah bagi kita ni istiadat untuk amalkan agama dengan sempurna. Sebab itu ulama kata wujududdin bi wujudid dakwah. Ada agama dengan adanya dakwah. Bila mana dakwah ditinggalkan, maka hilanglah agama. Sebab itu tuan-tuan, kita kena buat dakwah ni bukan kerana nak tunjuk kita hebat pada orang lain, bukan nak tunjuk kita berbeza pada orang lain. Kerana kita lemah, kita buat dakwah ni tuan-tuan. Orang lain kuat tak apalah, dia tak buat. Kita yang lemah ni kita kena buat. Nak tolong diri kita, nak tolong anak isteri kita. Sebab Allah wajibkan kita selamatkan diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan rahmatullahi Allah, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu mampu khatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam 1 rakaat sembahyang witir. Sahabat Nabi, malam dah tak ada apa-apa lagi. Orang tanya sahabat, engkau orang sahabat ni tak pernah tengok tidur malam, tapi mata cengkung mengantuk tu, tapi tak tidur malam. Kata sahabat Nabi, kami pun manusia biasa mengantuk, tapi bila kami letakkan kepala kami atas bantal, tiba-tiba bayangan neraka terbayang depan mata kami. Di saat itu mengantuk pun hilang. Kami ambil uduk terus semayang sampai ke subuh. Tuan-tuan, inilah sahabat Nabi di tengah malam. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu satu malam, isteri dia tengah nyenyak tidur, tiba-tiba dengar suami dia menangis, teresak-esak sampai basah janggut. Isteri dia bangun, duduk berdoa di tepi dia pun menangis sama tuan-tuan. Habis selesai berdoa, Abdullah bin Rawahah tanya, adinda menangis kenapa? Dia kata, adinda menangis kerana kesian tengok kekanda menangis. Tak sanggup tengok kekanda menangis. Sedih sangat. Kekanda pula menangis bagaimana? Dia kata kekanda menangis kerana kekanda terbayang di satu hari di mana Allah telah perintahkan kekanda melangkah titian siratal mustaqim. Kata Imam Az-Zahabi, tuan-tuan, bayangkan di saat kita nak melintas titian siratal mustaqim, kita dipaksa melintas satu titi yang mana mata kita pun tak nampak di mana kita nak letak kaki kita atas titi itu. Titi tak nampak. Macam mana tuan-tuan pergi dekat air sekarang ni, tengah gelap, suruh pijak atas satu titi yang halus seperti selai rambut, yang tajam macam mata pedang. Sekarang cuba tengok, pergi dekat air yang begitu gelap ni tuan-tuan, tak nampak di mana titi itu. Kita kena pijak titi tadi dengan dengan tapak kaki kita tanpa selipar tuan-tuan. Tajam macam mata pedang, kena pijak atas pedang tuan-tuan. Waktu itu dia kata, di bawah titi itu adalah neraka Allah yang dalamnya 70 tahun batu yang dicampak daripada tebing neraka Jahanam, 70 tahun tak jumpa dasarnya lagi. Hari ini kalau jatuh tenggelam dalam air, lemah kita boleh naik lagi. Tapi kalau tergelincir daripada api neraka pada waktu itu tuan-tuan, kalau anak perempuan kita tergelincir, kalau isteri kita tergelincir,
Kalau mak kita tergelincir, kalau ayah kita tergelincir, orang yang kita kasih tergelincir, pada waktu itu apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Hari itu semua orang, Nabi kata 3 tempat di hari akhirat nanti, semua orang nafsi-nafsi. Tak akan ingat siapa yang dikasih. Yang pertama, ketika mana amalan kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah hisap amalan kita nanti di hari akhirat, Nabi dah beritahu dalam Al-Quran, Allah sebut thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita akan ditanya satu persatu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kemaluan, nikmat kaki, nikmat rambut, nikmat hati, nikmat jantung, nikmat perut, nikmat buah pinggang, nikmat usus, nikmat urat, nikmat darah, nikmat otak, nikmat segala-galanya Allah Ta'ala tanya. Pakaian, kenderaan, keluarga, semua akan Allah Ta'ala tanya. Waktu itu tuan-tuan begitu takutnya. Nabi beritahu di saat itu Allah zahirkan kemurkaan yang tak pernah Allah tunjuk. Selama ini Allah beritahu, aku dengar kalian bercakap. Selama ini aku tengok kamu buat apa saja. Tak pernah aku tegur. Tetapi sekarang diam. Allah marah tengking manusia. Diam kamu semua. Allah beritahu wa khasha'atil aswatu lirrahman. Pada hari itu semua suara terdiam depan Allah Ta'ala, jadi sunyi sepi. Padang mahsyar, fala tasma'u illa hamsa. Tak dengar bunyi-bunyi apa, melainkan bunyi tapak kaki manusia yang bergeser. Waktu itu Masya Allah, Allah Ta'ala akan panggil kita seorang demi seorang. Semua orang menanti giliran detik dia, tak tahu bila nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting semua sedang menggigil ketakutan, ya Allah, hisab bagaimana untukku pada hari ini. Semua manusia berfikir. Waktu itu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka Allah itu lalai terhadap dosa-dosa yang orang zalim buat di dunia ini. Kita ingat Allah dah lupa dah dosa kita. Allah kata, aku tak lupa. Aku biarkan mereka, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Aku tangguhkan azab untuk mereka kepada satu hari yang mana satu hari nanti tashkhasu fihi al-absar, terbeliak mata-mata manusia bila tengok dahsyatnya azab Allah, kemurkaan Allah Ta'ala. Muhti'ina muqni'i ru'usim. Pada hari itu Masya Allah, tertunduk kepala-kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfum. Mata mereka tak berkelip. Wa af'idatum hawa. Sedangkan hati mereka kosong dan hampa. Tak tahu apa akan berlaku pada kami pada hari ini. Apa keputusan, sama ada masuk neraka atau masuk syurga. Tetapi Masya Allah, manusia akan ditahan oleh Allah di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. 50,000 tahun nak berdiri di padang mahsyar, tanpa makan dan minum, tanpa pakaian, tanpa teduhan. Tadi kita pergi tempat sana tuan-tuan, tempat ikan tu. Naik panjat-panjat bukit, turun bukit, penat-penat, rupanya ada kedai kopi. Saya kata kalau dekat padang mahsyar macam ni senang. Kita jalan-jalan penat, singgah minum air, lepas tu sambung balik perjalanan. Tapi di padang mahsyar, setitik air pun Allah Ta'ala tak bagi. Nabi beritahu, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar ajwa'u makanu, dalam keadaan perut paling lapar. Wa a'tashu makanu, paling dahaga sekali dalam hidup kita. Allah bangkitkan kita di padang mahsyar. Wa arwa'u makanu, dan paling telanjang dalam keadaan kamu dalam keadaan sangat perlukan pakaian. Sekarang panas-panas matahari, kita gunakan pakaian untuk tutup badan kita. Tetapi bayangkan kita dijemur di bawah matahari 50,000 tahun. Matahari yang dekatnya satu jengkal di atas kepala kita. Nabi kata Allah tingkatkan kepanasan matahari 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia. Waktu itu kita tak akan ingat isteri kita, tak akan ingat ibu bapa kita. Kalau boleh tengok muka dia orang pun nak lari. Waktu itu tuan-tuan, Allah panggil kita untuk dihisap. Waktu itu tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, Masya Allah, setiap orang di kalangan kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa bainahuma terjemahan, tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Direct bersoal jawab dengan Allah, dengan Tuhan kita yang selama ini kita nak lari daripada dia. Tuan-tuan, hari itu Allah Ta'ala tangkap kita. Satu persatu ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya daripada awal sampai akhir.
Dan anggota badan kita ni tuan-tuan akan bagi saksi depan Allah. Dan Nabi beritahu peha kamu belah kiri adalah anggota yang pertama akan jadi saksi di hadapan Allah. Akan cerita segala dosa yang kita buat daripada umur kita balik sampai kita mati. Dia akan bagi karkuzari depan Allah Ta'ala. Sekian-sekian waktu sekian. Allah kata selama ini di dunia kamu sangka Masya Allah kamu boleh selamat daripada pengetahuan kami. Allah kata wa ma kuntum tastatirun ayyashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum. Kamu selamanya tak akan mampu lari bersembunyi daripada dosa yang kamu buat oleh disaksikan oleh mata kamu, oleh telinga kamu. Kita masa buat dosa mata kita letak ke lain ke tuan-tuan? Masa buat maksiat kita ambil mata cabut letak tempat lain. Masa buat maksiat cabut telinga. Tapi kita buat maksiat dengan semua anggota tubuh badan kita. Di hari kiamat mereka akan mengaku depan Allah Ta'ala. Kamu boleh sembunyi ke? Allah Ta'ala beritahu. Kamu tak boleh sembunyi. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kamu sangka Allah tak tahu kebanyakan dosa yang kamu lakukan. Kita rasa kita selamat. Buat dosa dalam gelap selamat. Keluar daripada Malaysia masuk sempadan Thailand dah selamat buat dosa dah. Bebas dah. Tuhan dah tak ada dah di sini. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala beritahu di hari itu manusia akan bercakap dengan kulit mereka sendiri. Wa qalu li juludihim lima syaitum alaina. Kenapa engkau orang menjadi saksi untuk ugikan aku? Sepatutnya engkau orang defend aku. Kenapa engkau yang memudaratkan aku? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dalam Quran, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit kita akan mengaku depan Allah, Tuhan yang bagi kamu lidah untuk bercakap, sedangkan Allah boleh buat segala sesuatu boleh bercakap. Kulit boleh bercakap, telinga boleh bercakap, mata boleh bercakap, semua boleh bercakap. Maka hari itu tuan-tuan, ke mana kita nak lari? Ke mana kita nak lari? Nak minta tolong siapa pada hari itu? Tengok belah kanan, fala yanzuru illa ma qaddam. Tengok pahala sikit sangat. Tengok belah kiri, tidak melihat dia melainkan dosa yang bertimbun di bawah. Ya Allah. Waktu itu dosa bukan dicatat saja dalam buku, tapi dia punya amalan dosa itu pun ada kat tepi ni tuan-tuan. Fizikal dosa tu ada. Fa yanzuru tilqa wajhi. Bila dia pandang di hadapan dia tuan-tuan, fala yanzuru illa an-nar. Dia tidak melihat melainkan lautan api neraka yang sedang terbentang luas. Tuan-tuan mulia, hisap kita tuan-tuan begitu di hari kiamat. Sekarang kita di mahkamah tuan-tuan menghadap hakim, penjara jauh tuan-tuan. Penjara mungkin Sungai Buloh, mungkin di mana-mana tuan-tuan. Tapi mahkamah Allah Ta'ala penjaranya terus di hadapan kita tuan-tuan. Neraka yang begitu luas tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari ini kita tertipu dengan dunia. 60 tahun kita datang ke dunia, kita dah lupa Allah Ta'ala. 60 tahun kita datang ke dunia, kita lupa perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian nak jadi hamba Allah Ta'ala. Datang ke dunia, baru kenal dunia sikit, dah lupa segala-galanya. Sedangkan kita di hadapan Allah nanti bila balik tuan-tuan, kecil sangat diri kita ni tuan-tuan. Lebih-lebih lagi hisap kita. Allah buat ala ru'usil khalaiq, di hadapan sekalian makhluk. Nabi Muhammad tengok dosa yang kita buat. Malaikat Jibril tengok dosa kita buat. Mak ayah kita tengok dosa kita buat. Hari itu Allah Ta'ala bongkar segala rahsia kita. Bahkan wahussila ma fi sudur. Benda yang duduk dalam hati pun Allah bongkarkan. Ikhlas tak ikhlas pun Allah bongkarkan. Khusyuk tak khusyuk Allah bongkarkan. Hari ini manusia tengok kita baik, manusia kata kita soleh, Allah Ta'ala kata kita munafik. Ini yang kita takut. Kita ingat kita baik, kita ingat kita rasa kita selamat. Sebab itulah Nabi Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi kehebatanku, la ajma'u fi abdi amnaini wa khaufain. Aku tak pernah himpunkan dalam hati mana-mana hamba aku 2 kali aman, 2 kali takut. 2 kali aman. Aman di dunia, aman akhirat, never. Takut di dunia, takut akhirat, never. In amantu fid dunia. Siapa yang aku amankan dia di dunia, hidup di dunia happy, gembira, aman, tak sakit, tak diuji oleh Allah, tak ada susah payah. Akhwaftuhu fil akhirah. Aku akan gerunkan hati di hari akhirat nanti. Ketakutan yang tak ada kesudahan. Naik bot tuan-tuan di Mersing, bila nampak je pengkalan tuan-tuan, dah rasa lega dah tuan-tuan. Nampak je perlabuhan, nampak dia punya apa, terminal tu, jeti, rasa dah selamat dah, alhamdulillah, syukur pada Allah, selamat. Tapi tuan-tuan takut di hari akhirat.
takut yang tidak berkesudahan, tuan-tuan. Ingat habis di pada masyar selesai. Kita masa tu tak ingat siapa-siapa dah. Allah Ta'ala suruh ambil buku ni, timbang dekat mizan. Mizan ni paling nervous sekali, tuan-tuan. Masa Allah keluarkan mizan di hari kiamat nanti, para malaikat sendiri akan takut, begitu takut tengok mizan. Mereka akan mengatakan, Ya Allah, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami belum ibadah kepadamu dengan ibadah yang sebenar-benarnya, Ya Allah. Malaikat cakap, subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrik. Ya Allah, kami belum bersyukur padamu, Ya Allah, dengan kesyukuran yang sebenar-benar. Subhanaka ma'a'la sya'nuka. Ya Allah, betapa tingginya kedudukanmu, Ya Allah. Bila Allah keluarkan mizan, Nabi kata mizan itu kalau letak 7 langit dan bumi dalam mizan pun muat. Tetapi pada hari itu, bukan fizikal yang memberatkan mizan, tetapi ikhlas yang memberatkan mizan. Hari ini berapa banyak amal ibadat yang kita buat. Kita kata kita semayang dah, puasa dah, buat dakwah dah, baca Quran dah. Allah bukan nak tengok itu. Allah nak tengok sejauh mana ikhlas kita dalam beribadat pada Allah. Fa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan mizan dia, mawazin, timbangan-timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, tempat tinggal dia adalah neraka hawiyah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat neraca timbangan amalan dia, fa huwa fi 'aishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan akan dibuat sebentar nanti. Fa sawfa tara idzan kashafal ghubar. Pepatah Arab mengatakan, bila debu peperangan telah pun hilang, tuan-tuan. Fa sawfa tara idzan kashafal ghubar afarasun tahta rijlika am himar. Oh, zaman kami belajar dulu banyak ustaz baca ni syair ini, tuan-tuan. Bila keputusan periksa dah keluar, baru tahu mana pelajar rajin, mana pelajar yang malas, mana pelajar yang bersungguh-sungguh, mana pelajar yang main-main dalam kehidupan. Begitulah juga nanti, bila mana debu peperangan telah pun jatuh, tuan-tuan, baru tahu kita pijak kuda ke kita pijak keldai di bawah kaki kita. Tuan-tuan yang mulia, nanti baru kita tahu di sana. Baru nak tahu kita berjaya atau gagal. Baru kita nak tahu kita ni orang hebat ke orang tak hebat. Bila mana Allah Ta'ala serahkan buku catatan amal di tangan kanan, Allah kata, tahniah, kamu termasuk di kalangan hamba aku di kalangan ahli syurga. Maka sekarang bergembiralah kamu.